Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lah sebab hari ni line internet tak okey, jadi kita buat secara offline. Okay, so hari ni kita akan tengok 6.7 iaitu peneutralan. Okay, apa maksud peneutralan? Okay, peneutralan yang ni kita dah belajar daripada sekolah rendah lagi dah. Okey, peneutralan ialah tindak balas di antara asid dan base ataupun alkali yang menghasilkan garam dan air sahaja. Okey, so kalau kita tulis secara persamaan asid tambah base dapat garam dan air. Okey, jadi secara persamaan kimia umumnya HX, H ni untuk menunjukkan dia adalah asid, tambah LOH, base, kita akan dapat LX tambah H2O. Contoh, NaOH tambah HCl akan dapat NaCl tambah H2O. Okey, kalau dia suruh kita buat persamaan ion, H plus tambah OH minus dapat H2O. Okey, tindak balas di antara 1 mol ion hidrogen H plus daripada asid dan 1 mol ion hidroksida OH minus daripada alkali menghasilkan 1 mol molekul air. Okey, ni tulis persamaan seimbang. Mudah je, macam biasalah. Okey, dia akan ambil daripada asid, dia akan ambil Cl. Okey, daripada base dan alkali dia akan ambil ion logam dia. Okey, so dia akan jadi KCl tambah H2O. Yang ni tetap. Okey, yang ini, yang air ni memang tetap. Okey, contoh kedua. Asid nitrik tambah NaOH. Okey, yang ni dia akan ambil nitrat, yang ni dia akan ambil natrium. So dia akan jadi NaNO3. Okey, tambah kat sini biasalah H2O. Okey, kalau yang macam ni, apa pula yang kita nak buat? Okey, macam mana nak buat ni? Kalau yang ni, okey, kita tahu SO4 ni datangnya daripada asid. Okey, jadi kat sini mesti Na alkali kan, COOH tambah H2O. Okey, macam mana pula dengan HNO3 tambah amonia aqueous? Okey, dia akan jadi NH4NO3 tambah H2O. Okey. Baik, apa aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian kita? Okay, awak boleh tengok kat sini lah. Yang ni pun saya rasa masa di PT3 kita dah belajar dah. Okey, apa dia punya aplikasi? Pertama, untuk dari sektor kesihatan, okey, magnesium hidroksida. Okey, dari segi kesihatan, magnesium hidroksida digunakan sebagai ubat gastrik, untuk meneutralkan keasidan lebihan dalam perut. Cuka ataupun asid etanoik untuk mengurangkan kesakitan sengatan tebuan yang bersifat alkali. Serbuk penaik untuk mengurangkan kesakitan gigitan semut dan sengatan lebah yang bersifat berasid. Magnesium hidroksida digunakan dalam ubat gigi untuk meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria dalam
mulut. Okey, untuk pertanian, yang ni sangat biasa. Okey, serbuk kalsium oksida atau kalsium karbonat atau abu kayu untuk mengurangkan keasidan tanah. Okey, dalam industri, kalsium oksida, gas berasid sulfur dioksida dibebaskan oleh sel jana kuasa dan industri dineutralkan oleh batu kapur ataupun kalsium oksida sebelum gas dilepaskan ke udara. Maksudnya sebelum gas sulfur dioksida dibebaskan ke udara kita, dia akan dilalukan melalui batu kapur supaya dia jadi neutral dulu. Kalau tak, nanti boleh jadi hujan asid. Okey, amonia meneutralkan asid organik yang dihasilkan oleh bakteria, untuk mengelakkan latex daripada bergumpal, dan juga untuk mengekalkan dia sebagai cecair. Kalau kita tengok orang toreh getah kan, getah scrub yang dikumpulkan tu, dia dalam bentuk buku-buku macam tu, seketul-seketul. Jadi kita nak suruh dia jadi dalam bentuk cecair semula, kita akan campur dengan amonia. Jadi amonia ni akan meneutralkan balik asid organik yang dihasilkan oleh bakteria tu. So latex yang bergumpal tadi, dia akan kekal sebagai cecair. Baru kita boleh proses untuk jadi bahan-bahan yang lain. Okey, kamu buat latihan 38 ya. Okey, seterusnya kita tengok kaedah pentitratan asid base. Okey, apa itu pentitratan? Pentitratan adalah kaedah analisis kuantitatif untuk menentukan isi padu asid yang diperlukan untuk meneutralkan isi padu tetap atau yang diketahui alkali dan sebaliknya. Okey, pentitratan ni dia adalah satu kaedah untuk kita tentukan isi padu asid. Okey, untuk kita tentukan isi padu asid ataupun ion hidrogen. Okey, menggunakan alkali yang telah diketahui isi padunya yang tetap. Langkah, pertama kita ukur isi padu alkali guna pipet, dan dipindah ke dalam kelalangkun beberapa titis phenolphthalein. Indikator lah, tak semestinya phenolphthalein terpulang pada kita, tapi biasa dalam makmal kita guna phenolphthalein. Beberapa titik penunjuk ditambah ke dalam larutan alkali. Larutan asid daripada burette ditambah perlahan-lahan ke dalam alkali dalam kelalangkun hingga warna campuran di dalam kelalang isi padu berubah. Berubah jadi apa? Berubah jadi neutral lah. Ni berubah jadi neutral. Warna tu ikutlah pada kita punya indikator ataupun penunjuk. Apatah akhir, berlaku apabila asid meneutralkan alkali. Iaitu semua ion hidrogen daripada asid dineutralkan oleh ion hidroksida daripada alkali untuk menghasilkan air. pH dia adalah 7. Persamaan ion dia macam tadi juga, H+ tambah OH- dapat H2O. Susunan alat radas untuk tindak balas peneutralan. Ni kita punya alat radas. Kita ada burette. Of course lah, burette ni kita pasang pada kaki retort. Dalam burette kita letak asid hidroklorik. Dalam kelalangkun kita letak natrium hidroksida dan juga phenolphthalein. Phenolphthalein ni penunjuk lah. Apabila phenolphthalein ditambah, dia akan menghasilkan warna merah jambu dalam alkali. So dia akan menentukan takat akhir eksperimen, iaitu nanti warna merah jambu ni dia akan jadi tidak
warna. Jadi dalam eksperimen ni burette ni kita akan buka dan kita akan guna titisan demi titisan sambil kita goncang kelalang kun ni. Okey, nanti kelalang kun ni kita goncang. Bila dia dah jadi warna putih sepenuhnya, bukan putih, dia akan menjadi tidak berwarna sepenuhnya, maka kita kata takat akhir sudah dah dicapai lah. Okay, dan kita boleh kira lah dia punya isi padu dia. So latihan 39 ni nanti kamu buat ya. Okey, seterusnya masalah berangka. Okey, macam mana kita nak kira, boleh jadi dari segi kepekatan, kita nak tahu berapa kepekatan dia. Okey, biasanya kalau untuk penetralan ni, dia suruh kita cari berapa kepekatan asid yang ada dekat dalam burette tu. Sebab kepekatan ni, okey, kat bawah ni, biasanya macam ni lah. Yang kat atas ni kita tak tahu berapa dia punya M. Okey, kepekatan alkali ni biasanya kita dah tahu berapa. Okey, sebab kita akan guna larutan piawai kat sini. Okey, yang kita belajar minggu lepas tu kan, larutan piawai tu, kita guna larutan piawai. So kita tak tahu berapa kepekatan asid hidroklorik kat sini. Okey, jadi apa ni, kita guna kaedah petitratan. So pengiraan dia macam mana? Pengiraan dia macam ni lah. Kita guna rumus ni. Okey, A kat depan ni mewakili bilangan mol. Okey, B ni pun bilangan mol alkali. Okey, rumus dia ni saya nak awak tukar sikit. Kita akan guna MaVa per A sama dengan MbVb per B. Okey, Ma merujuk kepada kepekatan asid. Va adalah isi padu asid. Per A ni adalah bilangan mol asid yang digunakan dalam persamaan. Okey, sama dengan MpVb per B. Okey, Mb kepekatan base ataupun alkali, Vb isi padu base atau alkali per B. B ni adalah bilangan mol untuk alkali. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, 50 cm padu asid sulfurik H2SO4 0.5 molar bertindak balas lengkap dengan 25 cm padu larutan natrium hidroksida. Hitung kepekatan larutan natrium hidroksida. Okey, sebelum kita mula pengiraan, keluarkan dulu maklumat. Okey, maklumat yang kita ada pertama yang ni. Okey, ni maklumat pertama kita. Okey, so asid Ma kita ialah 0.5 molar. Okey, Va kita ialah 50 cm padu. Okey, nilai A kita berapa? Nilai A kita tengok pada persamaan. Nilai A kita adalah 1. Okey, MB kita tak ada. Dia suruh kita hitung kepekatan larutan natrium hidroksida. So MB kita tak ada. VB kita okey, 25 cm padu. Okey, dan B kita ialah 2. Jadi MaVa per A sama dengan MbVb per B. Okey, jadi masuklah Ma kita 0.5, Va kita 50. Okey,
bahagi 1 sama dengan MB tak tahu, tulislah MB. VB kita 25 bahagi 2. Okay, so tekanlah kalkulator. Kita akan dapat 2.0 mol per desimeter padu. Ataupun kalau awak tulis 2.0 molar pun diterima. Okey, untuk soalan B dan C ni awak jawablah ya. Okey, penentuan baja amonium. Okey, baja bernitrogen membantu meningkatkan kesuburan tanah. Semakin tinggi nilai peratus nitrogen dalam sebatian, semakin berkualiti baik baja itu. Jadi baja kalau kita nak pilih, kita akan pilih yang nilai peratus nitrogennya adalah tinggi. Okey, macam mana nak kira? Okey, peratus jisim nitrogen sama dengan jisim nitrogen bahagi jisim molar sebatian darab 100. Contoh. Okey, amonium nitrat. Okey, NH3 tambah HNO3 ni akan dapat NH4NO3. So, macam mana nak kira berapa peratus nitrogennya? Okey, so cara kira dia berapa molekul nitrogen yang ada di sini? Okey, nitrogen ada 2. 1, 2. Jadi 2 darab 14 bahagi jisim molar sebatian. Jadi buatlah 2 kali 14 tambah H ada 4. Okey, 4 darab 1 tambah NH. Okey, O ada 3. So 3 darab 16 darab 100. So sama dengan tekanlah kalkulator. So kamu akan dapat 35%. Okey, kita cuba satu lagi. Amonium sulfat NH42SO4. Okey, so ni NH42SO4. Okey, so macam mana nak kira? Tengoklah N ada berapa? N ada 2. Okay, so 2 14 bahagi. Okey, kira berapa keseluruhan? So N kita ada 2 tambah H kita ada 4 darab 2 8. So 8 darab 1 tambah S ada 1 32 tambah O ada 4. So 4 darab 16. Okey, darab 100. So sama dengan so kita kira, kita dapat 21.21%. Okey, kalau kita nak banding antara amonium nitrat dengan amonium sulfat, mana yang lebih baik bajanya? Of course lah amonium nitrat, sebab bilangan peratusnya lebih tinggi. Okey, kalau kita nak banding dua ni lah. Okey. Okey, ini adalah contoh soalan yang boleh ditanya. Okey, amonium sulfat dan urea adalah dua contoh baja. Baja manakah yang lebih baik? Terangkan jawapan anda. So, nak terangkan jawapan, kita kira peratus nitrogen dalam amonium sulfat, peratus nitrogen dalam urea. Okey, so bila kita kira, okey, kiralah dalam amonium sulfat, kiralah amonium sulfat ni NH42SO4. Okey, so kiralah 2 darab 14 per 2 darab 14 tambah 8 darab 1 tambah 32 tambah 4 darab 16. Okey, so dapat 21.21%.
Okey, kira pula untuk urea. Urea CO dalam kurungan NH2 2. Jadi N tetap juga ada 2 sini, 2 14 per C 12 tambah O 16 tambah N ada 2 kali 14 tambah H ada 4, so 4 darab 1. So yang ni kita dapat 46.7%. Kita kira yang tu. So mana yang lebih baik? Antara kedua-dua ni, yang lebih baik adalah urea lah, sebab dia punya bacaan nitrogen, peratus nitrogennya tinggi. So urea adalah baja yang lebih baik kerana peratus nitrogen mengikut jisim dalam baja urea lebih tinggi daripada baja amonium sulfat. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Okey, so hari ini kita belajar tentang pentitratan. Apa itu pentitratan? Okey, apa itu peneutralan? Macam mana nak kira untuk masalah pengiraan dalam peneutralan ni, dan juga kita juga belajar macam mana cara nak kira peratus nitrogen dalam baja. Okey, so kamu buatlah latihan yang ada. Okey, latihan lepas soalan 42 ni ada banyak latihan, so buatlah untuk pengukuhan kamu. Okey, sebarang masalah boleh message teacher. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.